Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan, sidang penonton bagi Executive Talk, rancangan yang dianjurkan oleh Masjid Sultan Idris Shah II, ini Masjid Negeri Perak. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk berkenaan dengan bab adab. Yang ini salah satu daripada bab yang penting dalam Islam, kerana tiadalah keindahan Islam melainkan dengan indahnya adab. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Maksudnya sebaik-baik atau orang mukmin yang sempurna, yang paling sempurna itu adalah yang paling sempurna iman itu adalah yang paling baik, ahsanuhum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis lain riwayat Al-Bazzar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi. Maksudnya sungguhnya kamu tidak akan dapat menawan hati manusia menggunakan bi amwalikum dengan harta benda kamu. Walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi. Tapi kamu akan dapat menawan orang lain, yakni dengan cara wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Dalam surah Hud ayat 114, Allah SWT berfirman, innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapuskan kejahatan, yakni dosa-dosa, ataupun disebut dengan dosa-dosa kecil oleh sebahagian besar para ulama kita. Baik, jadi yang pertama sekali yang bincang pada hari ini tentulah adab kita kepada Allah SWT. Kerana segala yang tercipta, segala yang terjadi, segala kejadian yang Allah Ta'ala jadikan, segala kebaikan, segala musibah, segala kesusahan, semuanya adalah yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai ujian kepada kita hamba Allah yang hidup di muka bumi. Kerana itulah Allah SWT menyebut bahawa mati dan hidup kita adalah sebagai ujian kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menilai ataupun untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Baik, yang pertama tentulah adab kita kepada Allah SWT tentulah yang paling utama sekali adalah dengan menyembah Allah. Kerana Allah lah yang mencipta kita, Allah lah yang memberi segala pemberiannya, Allah lah yang memberi nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat kesihatan, nikmat segala-galanya. Maka Allah lah yang layak disembah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, kan? Kita pun selalu baca contohnya ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maknanya kita mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Begitu juga dengan banyaklah ayat-ayat yang lain ataupun zikir-zikir yang kita selalu zikir. Antaranya zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sesuailah dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah SWT mengingatkan kita
ya, bahawa orang yang paling dibenci oleh Allah sehingga tidak diampunkan Allah akan dosa-dosanya adalah orang yang mensyirikkan Allah. Yang ini orang yang menduakan Allah ataupun orang yang menyembah selain daripada Allah. Firman Allah SWT, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Maksudnya, sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah. Manakala Allah bersedia mengampunkan dosa orang yang melakukan dosa selainnya. Ini menunjukkan bahawa adab pertama kita dengan bersungguh-sungguh kita menjaga iman kita, bersungguh-sungguh kita memelihara bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maka janganlah kita melakukan perkara yang syirik, yang ni kita menyembah selain daripada Allah, ataupun kita melakukan perkara yang menyebabkan seolah-olah kita menyembah selain daripada Allah. Kepada orang kafir, biasanya mereka menyembah selain daripada Allah, ataupun golongan ateis yang mereka tidak menyembah ataupun mereka tidak mengaku adanya Tuhan. Apatah lagi mereka nak mengakui adanya Allah. Mereka mencari-cari jalan untuk kononnya untuk meragui tentang kewujudan Tuhan. Tapi penganut-penganut agama lain kebanyakannya mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka menjadikan patung-patung sebagai Tuhan, mereka menjadikan Nabi sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Manakala umat Islam, kadang-kadang umat Islam juga melakukan syirik kepada Allah apabila mereka memuja atau mereka menganggap adanya kuasa lain yang setanding dengan Allah, sama ada secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Allah SWT mengingatkan kita dalam surah Jin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apa ayat dia? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguhnya ada di kalangan manusia, wa annahu kana rijalun minal ins, ada sebahagian pada manusia ni ya'uzuna birijalin minal jin, mereka minta perlindungan. Ya'uzu dengan makna mereka minta perlindungan, sedangkan perlindungan itu sepatutnya milik Allah yang melindungi kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, sebenarnya semuanya adalah Allah. Ya'uzuna birijalin minal jin, mereka minta perlindungan daripada kalangan jin. Walaupun disebut sini rijal, tapi lafaz yang khas dengan makna am. Kerana kebiasaan yang melakukan perkara ni adalah kalangan lelaki. Tapi tidak nafi juga ada kalangan perempuan juga membuat upacara-upacara untuk mereka seolah-olah memuja jin-jin dan sebagainya, minta pertolongan, dan mereka kononnya akan mendapat perlindungan daripada jin. Fazaduhum rahaqa, dan sebenarnya kata Allah Ta'ala, kamu telah menjadikan mereka semakin sombong, semakin jahat, dan mereka sebenarnya akan semakin menyesatkan kita. Ada sebahagian kalangan kita yang tak perasan. Sebenarnya perbuatan ini juga salah satu daripada perbuatan kita mensyirikkan Allah SWT, kerana kita meletakkan makhluk setanding pada kuasa Allah SWT. Kita tidak boleh minta pertolongan, minta perlindungan ataupun apa-apa saja yang sifatnya hak Allah. Ini kerana contohnya seperti mengharapkan rezeki, mengharapkan perlindungan, mengharapkan sihat, maka kita tidak boleh mohon pertolongan daripada manusia untuk mengharapkan sihat. Tapi kita boleh mohon pertolongan manusia pada mengusahakan sihat. Kerana usaha itu adalah ataupun tanggungjawab ataupun hak kepada manusia. Maka meminta tolong pada perkara hak sesama makhluk itu tidak ada masalah. Contohnya kita minta tolong kawan pergi ambil barang ke, kawan tolong pergi bayarkan hutang ke. Ini pertolongan-pertolongan yang sifatnya hak manusia yang boleh kita minta pertolongan. Tetapi yang dilarang tadi adalah
antaranya ya'uzuna birijalin minal jin, yakni mohon perlindungan. Seolah-olah perlindungan Allah itu tidak memadai. Maka memadailah kita mohon perlindungan kepada Allah SWT. Sebagai contohnya seperti yang diajar oleh Nabi SAW, kita membaca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, sebagai permohonan kita kepada Allah untuk melindungi diri kita. Begitu juga doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW ataupun zikir, a'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi SAW, kalau kita baca pada waktu pagi, insya-Allah kita tidak akan dicederakan oleh binatang-binatang bisa dan sebagainya, sehingga pada waktu petang. Baca pada waktu petang, insya-Allah, sehingga pada waktu pagi. Baik. Jadi adab kepada Allah SWT ni sangat penting, kerana ini adalah hubungan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan, supaya kita tidak melampaui batas seperti mana yang dilarang oleh Allah SWT. Maka menjaga perkara yang melibatkan syirik ini adalah salah satu daripada perkara yang penting kepada kita, terutamanya ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, musibah dan sebagainya. Jangan sampai ada orang mempersoalkan, benarkah ada Tuhan? Kalau benar ada Tuhan, mengapa Tuhan menjadikan kesusahan? Mengapa Tuhan menjadikan kesengsaraan? Mengapa kami dibiarkan begitu dan begini? Ini contoh-contoh persoalan yang tidak patut ditanya oleh hamba Allah, kerana Allah SWT sudah memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan, sehingga sehingga Allah SWT selalu bertanya kepada kita dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat manakah lagi yang kamu semua dustakan. Baik. Selepas itu, setelah kita menjaga keimanan kita dengan sungguh-sungguh, dengan kita istiqamah kita beriman kepada Allah, bersungguh-sungguh kita mengakui tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka perlulah kita buktikan perakuan kita tadi dengan melakukan amal soleh dan meninggalkan segala larangan Allah SWT. Antara amal soleh yang paling utama yang patut kita lakukan tentulah dengan mengerjakan solat. Kerana solat ni adalah tiang agama. Solat adalah pemisah di antara al-farqu bainal muslim wal kafir, yakni as-salah. Yang membezakan di antara orang Muslim dan orang kafir itu adalah solat. Maka sebagai individu, sebagai hamba Allah yang menghormati, yang beradab dengan Allah SWT, maka tentulah kita termasuk kalangan orang yang menjaga solat kita. Yang maksud menjaga solat ni maksudnya dijaga waktunya, dijaga wuduknya, kemudian dijaga adab-adab ketika kita melakukan solat, seperti menjaga khusyuk dalam solat, menjaga bacaan dalam solat, menjaga rukun-rukun solat, menjaga perbuatan-perbuatan kita dalam solat. Semoga solat yang kita lakukan benar-benar menunjukkan kepada perhambaan kita kepada Allah SWT. Janganlah kita melakukan solat seperti mana orang munafik, yang mereka ketika solat bermalas-malas, mereka solat kadang-kadang culas, kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat. Jadi tentulah untuk kita beradab kepada Allah SWT, ini antara perkara yang kita patut jaga. Bahkan janji Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, Allah SWT berjanji bahawa orang yang menunaikan solat dengan khusyuk, orang itu dijanjikan dengan kejayaan. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi solatihim khusyu'un. Telah berjaya orang-orang beriman yang mana mereka di dalam solat mereka khusyuk. Jadi kalaulah kita belum dapat solat dengan baik, dapat menjaga solat, jadi tanamkan azam kita untuk semakin meningkatkan tahap kebaikan kita dalam solat. Antaranya orang lelaki
terutama yang sudah baligh, yang sudah berumur kalau lebih kurang 15 tahun tu, maknanya tentulah tempat yang paling baik untuk kita solat adalah di masjid ataupun di surau. Kerana hakikatnya surau ni dia juga membawa peranan masjid, iaitu tempat kita sujud, tempat kita solat. Kerana solat berjemaah di masjid, di surau tentulah lebih baik, lebih banyak pahalanya. Kerana antaranya sabda Nabi SAW, solatul jamaah afdal min solatil fazi bi sab'in wa ishrina darajah, atau kama qala Nabi SAW. Maksudnya solat berjamaah itu lebih baik 27 kali ganda berbanding kita solat bersendirian ataupun solat bersendirian. Jadi solat berjamaah di masjid pula, dan semakin ramai jemaah yang solat, insya-Allah semakin banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita. Baik. Dan seterusnya yang terakhir yang ingin saya sebut pada petang ni, iaitu kita memperbanyakkan ataupun menjaga diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, Allah SWT menjadikan perkara yang dibenarkan dan perkara yang dilarang itu dalam mengikut syariat, mengikut syariat yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita nilai, sebenarnya yang dibenarkan jauh lebih banyak daripada yang dilarang. Antaranya contohlah kita kata makanan yang halal cukup banyak. Bahkan makanan yang Allah Ta'ala jadikan daripada haiwan daripada laut seperti ikan, udang, sotong dan sebagainya, ini semuanya dihalalkan oleh Allah SWT, melainkan hanya beberapa jenis binatang seperti buaya, seperti ikan, mungkin ikan buntal, kerana bahayanya pada racun. Itu pun para ulama kata jika boleh dibuang racunnya maka dihukumkan halal juga. Begitu juga dengan penyu. Lain-lain binatang dalam laut boleh dikatakan hampir seluruhnya adalah halal. Bahkan Allah Ta'ala menghalalkan bangkai yang daripada laut seperti ikan dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah pada kita untuk makan ikan walaupun sudah mati. Dia tidak seperti binatang di darat. Binatang-binatang yang halal di darat seperti kambing, unta dan sebagainya mestilah disembelih terlebih dahulu dan mati kerana disembelih dan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kalaulah kita nilai makanan, nilai minuman, tentulah kita lihat begitu banyak makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan perkara dalam bab mencari rezeki. Begitu banyak kaedah mencari rezeki yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sama ada menjadi petani, menjadi nelayan, ataupun orang yang bekerja makan gaji, istilah kita makan gaji lah, ataupun bekerja sebagai tajir, peniaga, ataupun apa-apa sajalah yang dibenarkan oleh Allah SWT. Sangat banyak untuk kaedah kita untuk mendapat rezeki yang halal. Manakala rezeki yang tidak halal ni kebanyakannya lebih pada menipu, merompak, mencuri, makan riba dan sebagainya. Bahkan manusia sendiri secara fitrahnya manusia tidak suka kepada cara-cara mencari rezeki yang haram ni. Manusia sendiri tak suka. Kalaulah tidak dijadikan undang-undang sekalipun, tentulah manusia akan menentang orang mencuri, orang merompak, orang menipu dan sebagainya. Kerana itu bukanlah perkara yang disukai mengikut fitrah manusia. Begitu juga dengan kehendak kita kepada berpasang-pasang, ataupun kehendak kita kepada pasangan. Allah SWT menghalalkan kita untuk berpasangan dan disyariatkan kepada kita dengan nikah.
Sehingga ada beberapa orang sahabat Nabi yang berjumpa dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ibadat Nabi, dan mereka cuba nak challenge atau cuba nak buat sebaik-baik yang mungkin ya, untuk mengatasi ataupun sekurang-kurangnya menyamai ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bercita-cita ya, nak beribadat malam sehingga tak mau tidur, sehingga mereka nak berpuasa siang hari setiap hari, tidak lagi berbuka pada siang hari, dan ada yang kata aku tak mau berkahwin kerana nak menumpukan pada ibadat. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka dengan penegasan yang sangat jelas, inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu, sungguhnya akulah yang paling takut kepada Allah dan akulah yang paling bertakwa kepadanya. Wa atazawwajun nisa, dalam masa yang sama aku juga berkahwin dengan perempuan. Ya, ini menunjukkan bahawa perkahwinan juga merupakan satu perkara yang dibenarkan, bahkan digalakkan di dalam agama untuk mengatasi ataupun untuk mengelakkan kita daripada melakukan maksiat ataupun melakukan kesalahan zina, kerana keinginan syahwat manusia itu kepada pasangan, keinginan kepada seks dan sebagainya. Maka atas keinginan ni Allah SWT mensyariatkan cara yang halal untuk kita menikmati keinginan tersebut. Begitulah Allah SWT sentiasa memberi peluang dan ruang kepada kita untuk kita memenuhi fitrah kita sebagai manusia. Dalam masa yang sama Allah SWT melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang buruk, perkara yang secara fitrahnya manusia sendiri tak boleh terima keburukan tersebut. Bahkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT ni semuanya adalah untuk menjaga kebaikan kita atau memelihara kita sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebagai contoh, mengapa kaum wanita diperintahkan untuk menutup auratnya, menutup tubuh badannya, menutup kepalanya dan sebagainya? Kerana itu adalah salah satu daripada cara memuliakan wanita dan cara memelihara wanita daripada dilihat oleh kaum lelaki, yang menyebabkan ramainya nanti kaum lelaki yang berkeinginan pada yang tidak sepatutnya. Ini salah satu kaedah yang Allah Ta'ala pelihara untuk menjaga kehormatan wanita itu sendiri. Bagaimana Allah SWT mengharamkan kita menipu, kerana fitrahnya manusia sendiri, orang yang menipu sendiri dia tak suka kalau orang menipu dia. Selalu orang sebut, aku memang pantang kalau orang tipu aku. Walhal kadang-kadang dia pun menipu orang. Bahkan kadang-kadang kalaulah dia memang kuat menipu, menunjukkan bahawa dia sendiri pun sebenarnya tak suka kalau orang yang menipu dia, apatah lagi menipu yang melibatkan kerugian dan sebagainya. Sebenarnya kerana itulah syariat Islam ini disebut oleh para ulama, dia tergaris dengan 5 maqasid itu untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan juga menjaga akal. Baik. Jadi adab kita kepada Allah SWT ini, yang ini kita bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala larangan Allah SWT, bukanlah semata-mata kerana untuk kebaikan kita, namun dia lebih kepada kita beradab kepada Allah SWT atas segala perintah, titah perintah Allah SWT, kerana kita sebagai hamba-Nya. Maklumlah kalau kita bekerja sebagai contohnya, kalau bos kita kata jangan buat ini, jangan buat itu, tentulah kita faham perkara-perkara ini perkara yang tak disukai oleh bos kita kan. Kita sebaiknya kita tak perlu lagi banyak tanya, bos kenapa ni, kenapa itu tak boleh, kenapa ini tak boleh, kenapa itu tak boleh dan sebagainya. Kerana tentulah bos tadi lebih mengetahui mengapa dia melarang kita daripada melakukan perkara tersebut. Apatah lagi yang melarang kita adalah Allah SWT. Tentulah
Allah SWT melarang kita melakukan perkara yang buruk tadi untuk kebaikan kita sebenarnya, tapi kita sebagai hamba Allah, kita meninggalkan larangan-larangan ini. Semoga mudah-mudahan Allah SWT meredai kita, Allah SWT menerima kesungguhan kita tadi, dan Allah SWT meletakkan kita dengan setaraf ataupun pada kedudukan orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang sangat berhati-hati ketika melakukan ketaatan, apatah lagi lebih sangat berhati-hati ketika ingin melakukan kejahatan. Betul lah kata pepatah orang Melayu ya. Orang Melayu kata buat baik buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maksudnya baik pun mestilah mengikut syariat yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Manakala berbuat jahat, hendaklah kita berfikir banyak kali supaya janganlah sekali pun kita buat, kerana kadang-kadang kejahatan yang kita buat ni balasannya adalah sangat berat kepada kita, apatah lagi kalau kejahatan yang kita buat itu melibatkan kepentingan awam. Jadi itu sajalah yang saya nak sampaikan pada hari ini. Semoga kita berterusan menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, dengan kita bersungguh-sungguh tidak melakukan perkara yang mensyirikkan Allah, dan kita menyembah hanya Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan bukti kepada penyembahan kita adalah kita memelihara solat kita, dan seterusnya kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Demikian saja pada hari ini. Semoga kita mendapat kebaikan, dan apa yang saya sampaikan ni yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu, yang salah itu daripada kelemahan dan kesalahan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.